Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk PDPR hari ini kita masuk kepada 5.2, 3 keadaan jirim. Tiga keadaan jirim. Jirim terdiri daripada zarah yang seni dan zarah ini adalah amat kecil sehingga kan tidak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar maupun menerusi mikroskop cahaya. Jadi zarah tersebut tidak hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron. So, teori kinetik jirim. Teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskret dan sentiasa bergerak pada semua arah. Seperti awak nampak dalam gambar rajah itu, merah itu mewakili zarah dan anak panah itu mewakili pergerakan. Dan kalau kamu nampak sedikit, pergerakan dia adalah pada semua arah. Dia tidak ada arah tertentu. Tak ada yang semua ke kanan, semua ke kiri, tapi semua arah dia bergerak. Jadi zarah-zarah jirim. Zarah-zarah jirim sentiasa berlanggar antara satu sama lain dan apabila tenaga haba dibekalkan kepada sesuatu jirim, zarah akan bergerak dengan lebih laju. Sebaliknya, zarah bergerak dengan lebih perlahan apabila disejukkan. Jirim wujud dalam tiga keadaan yang berlainan iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, gambar rajah yang pertama yang tersusun cantik itu pepejal. Yang dalam bika itu adalah cecair, manakala yang dalam kelalang kon ini adalah gas. So, air. Air merupakan satu-satunya bahan di muka bumi ini yang wujud secara semula jadi dalam ketiga-tiga keadaan. Contohnya, air wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik dan apabila disejukkan, air berubah menjadi ais. Dan apabila dipanaskan pada suhu 100 darjah Celsius pula, dia akan berubah menjadi steam. Okey, ini pula ialah jadual perbandingan sifat-sifat antara tiga keadaan jirim. Cikgu harap awak dapat hafal sebab yang ini akan membantu anda menjawab dalam exam. So, adakah anda boleh jawab dalam bentuk jadual untuk sains? Ya, awak boleh jawab dalam bentuk jadual. So, yang pertama kamu tengok bentuk. Okey, bentuk untuk keadaan jirim pepejal dia berbentuk tetap. Cecair dia adalah mengikut bentuk bekas yang diisi. Kalau bentuk tu bulat, bulat dah dia. Kalau bentuk itu segi empat lah dia. Sama juga dengan gas. Mengikut bentuk bekas yang diisi. Jisim. Untuk pepejal, jisimnya adalah tetap. Untuk cecair, jisimnya pun adalah tetap. Manakala gas, jisimnya tidak tetap. Untuk isi padu pepejal, isi padunya tetap. Cecair, isi padunya tetap. Manakala gas, dia mengikut isi padu bekas. Keboleh mampatan, maksudnya awak boleh tekan tak, awak boleh rapatkan dia lagi atau tidak. Untuk pepejal, boleh tak awak mampatkan? Tidak boleh. Manakala cecair, sukar dimampatkan. Manakala gas, dia sangat senang untuk dimampatkan. Okey. Pepejal. Ruang antara zarah adalah sangat kecil. Susunan zarahnya adalah tersusun dan rapat. Dan pergerakan dia adalah hanya bergetar pada kedudukan yang tetap. Okey, ini adalah contoh-contoh pepejal seperti yang nampak di situ. Ada bentuk berlian, ada bentuk gula, ada yang bentuk ais. Okey. Next kita tengok pada cecair. Ruang antara zarah adalah sederhana. Kamu nampak dan warna ruang-ruang di antara zarah tu. Susunan zarah dia tersusun rapat. Tapi dia tidak padat, dia rapat saja, dia tidak padat. Pergerakan zarahnya adalah bebas bergerak di mana dia menggelongsor dan berlanggar di antara satu sama lain. So, ini adalah contoh cecair seperti yang awak nampak situ, minyak. Next, gas. Gas pula, ruang antara zarahnya adalah sangat besar. Semua tengok situ, antara zarah tu memang jauh kan? Susunan zarah berjauhan antara satu sama lain. Pergerakan zarah bebas bergerak secara rawak dan berlanggar di antara satu sama lain. Okey, ini adalah contoh gas iaitu oksigen. O2 tu oksigen, CO2 itu ialah karbon dioksida. Okey, plasma. Apakah itu plasma?
Matahari tidak dikategorikan sebagai pepejal mahupun gas. Jadi matahari berada dalam keadaan jirim yang disebut sebagai plasma. Okey, kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Zarah-zarah ini bergerak secara rawak di dalam pelbagai arah dan menyebabkan bau wangian itu tersebar. Kita boleh katakan bahawa resapan telah berlaku. Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Ingat, kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Okey, ini adalah contoh kadar resapan zarah-zarah dalam pepejal, cecair dan gas. Yang pertama ini adalah dalam pepejal, seperti awak nampak situ, dia letak hablur kuprum 2 sulfat. Apa itu hablur? Hablur ini awak nampak seperti bentuk gula-gula itulah. Okey. Dan dia itu ada agar-agar tidak berwarna. Agar-agar berwarna bertukar menjadi warna biru selepas beberapa hari. Jadi kadar resapan dalam pepejal adalah rendah. Dalam cecair, yang cecair yang kita gunakan ialah air. Dekat bawah tu ada hablokuprum 2 sulfat. Jadi air bertukar menjadi warna biru selepas 2 jam. Pepejal tadi beberapa hari. Cecair dia hanya ambil masa 2 jam. Jadi kadar resapan zarah dalam cecair adalah lebih tinggi berbanding pepejal. Manakala dalam gas, di situ ada 2 balang. Satu balang gas itu diletak gas bromin, lepas tu tengah-tengah tu ada penutup balang gas, dekat atas tu cuma ada udara kosong sahaja. Jadi apabila penutup balang gas itu dialihkan, ditarik keluar, gas bromin memenuhi kedua balang gas selepas 15 minit. Kadar resapan zarah adalah dalam gas adalah paling tinggi. So kita boleh kata kadar resapan gas paling tinggi. Cecair adalah sederhana, manakala pepejal adalah yang paling perlahan. Perubahan keadaan jirim disebabkan oleh kadar penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Terdapat bahan yang mengalami perubahan keadaan jirim di kehidupan harian kita disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba. Pemanasan atau penyejukan menyebabkan sesuatu jirim mengalami perubahan keadaan. Contohnya, apabila sesuatu cecair itu disejukkan, cecair itu akan membebaskan haba. Zarah-zarah kehilangan tenaga kinetik dan bergerak lebih perlahan. Zarah-zarah menarik antara satu sama lain dan bertukar menjadi pepejal. Cecair dikatakan mengalami proses pembekuan. Apabila bahan pepejal dipanaskan, bahan tersebut akan berubah menjadi cecair dan akhirnya menjadi gas melalui proses pendidihan. Sesetengah bahan pula akan berubah terus daripada pepejal menjadi gas. Proses ini disebut sebagai pemejalwapan. Pemejalwapan iaitu pepejal jadi gas. Dia tidak melalui fasa cecair. Semasa proses pemejalwapan, tenaga kinetik zarah-zarah bertambah apabila zarah menyerap haba sehingga boleh bertukar secara langsung daripada pepejal menjadi gas. Rajah ini menunjukkan perubahan susunan zarah apabila dipanaskan atau disejukkan. Kalau kamu tengok arrow warna merah, merah itu maksudnya haba dibekalkan, di mana haba dipanaskan dan haba diserap oleh zarah. Dan kalau kamu nampak zarah itu daripada kiri, mula-mula tersusun rapat. Bila dipanaskan, dia menyerap haba yang mencukupi, menyebabkan tenaga kinetik dia meningkat. Apa itu tenaga kinetik? Tenaga kinetik ialah tenaga pergerakan. So, kalau kamu nampak situ dari kiri ke kanan, dari kiri kamu nampak dia tersusun, masuk ke tengah dia mula dah banyak bergerak dan ke kanan dia paling banyak bergerak. Itu yang berlaku apabila dipanaskan, iaitu haba diserap. Tapi kalau kamu tengok arrow warna biru, haba dibebaskan. Kenapa? Sebab dia makin sejuk. So, apabila makin sejuk, tadi dah katakan, bila makin sejuk, haba itu
dibebaskan, tenaga kinetiknya berkurangan dan akibatnya daya tarikan antara zarah semakin kuat, menyebabkan dia makin lama makin ke kiri. Hasilnya ialah dia bertukar kembali menjadi pepejal. So kita tengok ni. Okey, ini ialah proses-proses yang berlaku antara tiga jirim, iaitu kalau kamu tengok arrow merah dulu, kita tengok arrow merah. Kita mula dari pepejal. So, pepejal apabila haba diserap, turun ke bawah. Apabila haba diserap, pepejal akan bertukar menjadi cecair. Proses ini disebut sebagai peleburan. Dan kalau haba terus dibekalkan, cecair akan bertukar menjadi gas. Ianya disebut sebagai pendidihan ataupun penyejatan. Pendidihan dan penyejatan ada dua perkara berbeza. Kita akan tengok nanti. Dan kalau dia haba itu dibebaskan, iaitu kita makin sejuk, gas akan pergi tukar jadi cecair. Itu dinamakan sebagai kondensasi. Dan kalau cecair itu terus disejukkan lagi, dia akan daripada cecair bertukar jadi pepejal. Dan proses ini disebut sebagai pembekuan. Ingat tak ada kes istimewa tadi di mana pepejal melompat jadi gas? Itu disebut sebagai yang kat atas ini pemejal wapan. Sama juga kesnya daripada ke gas terus tukar jadi pepejal, ianya juga disebut sebagai proses pemejal wapan. Okey, kita tengok sini peleburan. Okey, apa itu peleburan? Peleburan tu kat mana tadi? Peleburan ialah pepejal jadi cecair. Pepejal menyerap haba apabila dipanaskan. Zarah-zarah memperoleh tenaga dan bergetar dengan lebih kuat. Dan tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah pepejal. Zarah-zarah bergerak bebas apabila suhu meningkat ke takat lebur. Dan pepejal telah berubah menjadi cecair. Ayat ini disebut sebagai peleburan. Pepejal jadi cecair. Next, apabila haba terus dibekalkan pada cecair, ia akan menjadi proses pendidihan. Pendidihan berlaku apabila suhu cecair mencapai takat didih. Cecair menyerap haba apabila dipanaskan dan zarah-zarah memperoleh tenaga dan bergerak dengan lebih laju. Tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah cecair. Apabila suhu meningkat ke takat didih, zarah-zarah pun bergerak secara bebas dan rawak dan cecair telah bertukar menjadi gas. Ingat tenaga haba diserap menyebabkan tenaga kinetik meningkat, zarah bergetar, bergerak menjadi lebih laju. Jadi cecair tadi telah bertukar menjadi gas. Ini yang dinamakan proses pendidihan. Okey. Tapi ingat pendidihan hanya berlaku apabila dia mencapai takat didih, suhu mencapai takat didih. Tapi untuk penyejatan dia berlaku pada sebarang suhu. Dia tak kisah, dia tak semestinya sampai takat didih. Contohnya macam cecair tadi, cecair air dia memerlukan takat didih 100 darjah Celsius. Tapi kalau pendidihan dia tidak berlaku pada 100 darjah Celsius. Pada mana-mana suhu pun boleh. Contoh paling senang, kamu tengok kalau air kamu biarkan dalam mangkuk. Kalau kamu biarkan seharian, air tu makin apa jadi dengan air? Makin berkurang kan? Itu yang dinamakan sebagai proses penyejatan. Jadi, penyejatan berlaku pada sembarang suhu, cecair menyerap haba apabila dipanaskan dan zarah-zarah memperoleh tenaga dan bergerak dengan lebih laju. Dan cecair tersejat secara perlahan dan berubah menjadi gas. Paling senang kita tengok contoh ini adalah contoh apabila anda jemur pakaian anda, kan? Cuba tengok bila jemur pakaian, kering kan pakaian. Kenapa kering? Sebab air telah tersejat. Air telah tersejat menjadi gas. Kondensasi. Okey, sekarang ni kita dah pergi patah balik ikut arrow warna biru tadi. Okey, arrow warna biru di mana haba dibebaskan. Haba dibebaskan apabila gas disejukkan dan zarah-zarah akan kehilangan tenaga dan bergerak dengan lebih perlahan dan menghampiri antara satu sama lain. Dan apabila suhu mencapai di bawah takat didih, gas akan bertukar menjadi cecair. Pembekuan. Apabila haba terus dibebaskan, cecair tadi terus membebaskan haba,
Apabila disejukkan, zarah-zarah kehilangan tenaga dan bergerak dengan lebih perlahan. Dan apabila suhu mencapai takat beku cecair ialah 0 darjah Celsius. Apabila mencapai takat beku, zarah-zarah akan bergetar dengan pada kedudukannya tetap dan cecair telah berubah menjadi pepejal. Okay. Next, proses yang khas tadi, pemejalwapan. Pemejalwapan ialah pepejal jadi gas dan gas jadi pepejal. Okay. Kedua ini disebut sebagai pemejalwapan. Perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik jirim. Apabila sesuatu bahan dipanaskan, suhu akan meningkat, dan apabila sesuatu bahan disejukkan, suhu akan menurun. Dan walau bagaimanapun, suhu tidak akan berubah ketika mencapai takat beku, takat lebur dan takat didih semasa proses pembekuan, peleburan dan pendidihan. Keadaan ini berlaku kerana tenaga kinetik zarah tidak bertambah. Haba diserap atau dibebaskan untuk memastikan daya tarikan antara zarah-zarah diatasi atau dibentuk. Perubahan tenaga keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik jirim. Okey, sambungan. So, semasa perubahan fizikal ini berlaku, jisim juga kekal tidak berubah kerana kuantiti zarah tidak berubah apabila dipanaskan atau disejukkan. Perubahan yang berlaku hanyalah pada tenaga kinetik zarah-zarah tersebut. Okey, dengan itu tamat.